Okey, baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan, dos yang berada dalam live saya. Sekejap ya, saya nak hantar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Saya nak hantar information kejap dekat saya punya Telegram. Okey. Okey. Okey, kita ada siapa ni? Waalaikumsalam Puan Az-Zahra Linnas. Waalaikumsalam Cari Jannah Abadi. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Terima kasih dos yang berada dalam live saya. Terima kasih yang komen. Sekejap tuan-tuan, puan-puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kita kesempatan dan kesihatan yang baik, perlindungan daripada wabak. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita perlindungan dan kesihatan yang baik. Terima kasih pada semua yang berada dalam live saya. Terima kasih yang setia tak jemu-jemu berada dalam live saya. Hari ni hari 5 hari bulan, dah hari ke-5 saya buat live during PKP punya lockdown ni. So ada beberapa isu yang dah saya sharekan sebelum ni. Mungkin ada yang baru join saya atau mungkin dah lama. Waalaikumsalam Mazalina Ahmad. Itu semalam tu. Waalaikumsalam Farida Ilyas. Waalaikumsalam Hazlin Adam. Waalaikumsalam. Jelas audio semua ya. Alhamdulillah. Hidayah Mokhtar. Ada so far audio saya jelas tuan-tuan dan puan-puan. Audio dengan visual saya okey. Tahu apa ada isu nanti bagi tahu. Okey. Terima kasih pada semua yang berada dalam saya. Saya pagi tadi kita baru habis kelas. Sebenarnya pagi tadi kita ada buat kelas, ada satu free kelas terus. Siapa yang ada sempat join pagi tadi ada satu kelas kita buat berkaitan dengan perceraian, terutama perceraian di mahkamah, berkaitan dengan prosedur hakam. So pagi tadi kita baru habis pukul 12 baru habis. Kita start pukul 9, pukul 12. So alhamdulillah kelas tu dah berjalan lancar. Kalau ikut peserta ada 80 orang yang mendaftar. Sempat join kelas pagi tadi. So yang berada dalam Google Meet pagi tadi lebih kurang dalam 40 orang. So separuh lah. So alhamdulillah kita dah sempat share berkaitan dengan proses hakam di Mahkamah Syariah. So alhamdulillah kita dapat feedback yang baik. So anyway, bukan saya saja atau Puan Surati pun yang incah juga kelas tu pagi tadi. So macam biasa petang ni kita akan teruskan juga untuk sharing dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan info-info di Mahkamah Syariah. Okey, saya sebenarnya nak juga nanti saya akan sharekan berkaitan dengan kes-kes yang tajuk-tajuk yang lebih
fokus pada kes, contohnya berkaitan dengan hajagan anak, berkaitan dengan nafkah anak, lepas tu berkaitan dengan perkahwinan, perceraian. Itulah. Okey. Waalaikumsalam Kis Iman. Terima kasih Idayu selalu pun join saya. Terima kasih. InsyaAllah kita sama-sama. Saya pun tak pandai sangat. Mana yang saya tahu saya kongsilah. Senang, free je kan. You all dengar je. Okey. So hari ni saya nak share satu tajuk. Tajuk ni saya dah banyak, bukan dah banyak kali, saya dah banyak orang tanya dengan saya berkaitan dengan prosedur. Tuan-tuan dan puan-puan, saya jarang jawab berkaitan dengan prosedur mahkamah ni, dan saya tak, tak sesuai nak menjawab kadang-kadang tu. Bukan kita tak nak jawab. So ada yang kadang-kadang dia bertanya dengan kita berkaitan dengan prosedur. Contohnya, ada orang yang ada kes di mahkamah, contohnya kes nafkah anak. Contohlah, saya ambil contoh. Dia PM kita, dia tanya dengan kita, tuan, saya ada kes nafkah anak, tarikh sekian. Boleh tak tuan terangkan dengan saya prosedur dia, macam mana daripada awal sampai habis, ataupun prosedur nak pergi esok macam mana. Jadi bila soalan macam ni, saya susah nak explain. Sebab prosedur mahkamah ni tak boleh nak explain hanya dengan kita by WhatsApp, by PM macam tu. Sebab kalau saya explain benda tu secara detail, kalau tak detail kan you all pening. Kalau detail lagi pening. Puan kena buat macam ni, mohon ini. So benda tu agak complicated dan susah untuk kita compilekan dan explain dengan you all. Sebab dia berbeza-beza. Setiap kes dia ada macam-macam. So saya jarang nak jawab berkaitan dengan prosedur. Mana yang ringkas-ringkas saya jawablah. Mana yang agak complicated tu saya jawab jugalah sikit-sikit. Saya sikit-sikit. Tapi nak explain prosedur ni bukan senang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bantu tuan-tuan dan puan-puan cara macam mana kita dapat info sikit. Supaya bila kita pergi ke mahkamah tu, tidaklah dalam keadaan kita kosong, kita zero. At least kita ada ilmu sikit berkaitan dengan kita punya kes. Sebab itu saya dah share sebelum ni, jangan datang mahkamah dalam keadaan you tak bersedia. At least you tahu apa kes you ada dokumen yang you boleh baca, yang you boleh rujuk, yang orang tanya, kau file ni, kau file kes apa? Boleh jawab. Dia kata, aku pun tak tahulah kes apa aku file ni. Aku pun tak tentu arah dia buatnya. Kalau jangan macam tu. Itu nampak sangat tak bersedia. At least you tahu apa kes you. Okay. So, kita nak tuan-tuan dan puan-puan bila datang mahkamah tu jangan sampai kosong sangat. Sebab jangan sampai tak tahu apa benda. At least you ada sedikit prosedur, tahu sikit nak buat apa, tahu bila nak apa benda yang nak kena buat kemudian, dan tahu apa arahan mahkamah. So kita kat mana yang kita boleh dapat kalau kita tak ada peguam. Ini cerita tak ada peguam. Ada peguam boleh bantu. Kalau tak ada peguam, susah sikit. Oh, suara tak dengar? Alamak. You all dengar ke? Suara saya tak dengar Dia tak tolong komen suara saya dengar tak? Sekarang okey? Dengar. Oh, dengar. Dengar je. Oh, ada yang tersangkut tadi kot. Ke lain ke? Tak tahu. Boleh cuba tengok. Just. Okey? Kalau dengar okey Okey, saya nak explain ni. So, ada beberapa cara yang you all boleh buat. At least you dapat sikit lah. Basic pun tak apa. Ni cerita tak ada peguam tau. Bukan saya kata you buat kes ni tanpa peguam. Bukan. Ada orang yang ada kemampuan, dia boleh lantik peguam. Ataupun dia berkelayakan untuk dapat Biro Bantuan Keuangan. Itu senang. So, you hanya fokus pada lawyer. Lawyer akan explain dengan you.
ada orang yang kadang-kadang dia terpaksa buat sendiri atas bajet dia tak berapa ada, ataupun dia tak berkelayakan untuk dapat biro bantuan government. Ada orang yang macam ni, segelintir, ada sekelompok orang yang macam ni. So kita nak bantu orang macam ni, dan kita nak bagi ilmu untuk orang-orang macam ni, dan orang-orang lain untuk dapat info dan ilmu supaya you tahu macam mana. Kita tak nak, so fokus kita tak nak you datang mahkamah tanpa you tahu apa-apa prosedur. Walaupun prosedur panjang untuk kita faham, tapi kita boleh dapat sikit daripada beberapa tempat yang at least kita tahu. Okey, ini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dia permohonan dia memang apa-apa permohonan di mahkamah, dia ada susun atur dia ada prosedur dia yang kita nak kena fulfill, kita nak kena penuhi. So yang pertama, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa tempat, ada beberapa cara yang kita boleh cari dapatkan. Pertama, sebagai orang awam, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan information berkaitan dengan kes tuan-tuan dan puan-puan, prosedur tentang kes tuan-tuan dan puan-puan di kaunter mahkamah. Itu tempat pertama yang you all boleh pergi. Tak salah langsung tuan-tuan nak pergi tanya prosedur. Jaranglah pergi ke kaunter tu orang tu tak explain dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab benda tu memang kadang-kadang itu memang tugas dia nak bantu tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke kaunter mahkamah, tanya dengan dia. Kita sekarang ni saya nak buat apa? Okey, you boleh tanya bila you dah filekan kes. Okey, dah dapatkan tarikh mahkamah. Contohnya tarikh datang mahkamah 197. Boleh tanya dengan dia. Tanya dengan dia 197 ni untuk apa ya? Saya nak kena buat apa? Saya nak kena bawa apa? Boleh tanya ni. Dia akan explain. Saya tengok, kes puan ni kes nafkah anak Ini baru sebutan puan. Puan mula-mula puan kena hantar dulu saman ni pada suami. Nanti puan datang je hari tu. Contohlah, dia akan explain tu. Bawa lah dokumen apa yang puan ada, nanti tunggu dekat mahkamah ya. Itu dia bantu dah. Dia dah tolong dah tu. Dia dah bagi tahu dah, okey, datang. So bila you datang mahkamah, you dah tahu dah macam yang saya explain semalam, Pak Anil nak pergi semua, you dah pergi mahkamah. Bila kes tuan-tuan dan puan-puan dipanggil, setiap kali habis kes tu, mahkamah akan bagi arahan pada tuan-tuan dan puan-puan untuk the next session tu apa nak kena buat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya dah bagi tahu semalam. Sebelum ni saya tak ingat, tolong bawa buku ataupun bawa benda kita nak tulis. Kita nak tahu, yang kita nak tulis tu, kita nak tahu apa arahan mahkamah tu. Mahkamah akan arahkan pada puan. Dia akan cakap sama ada puan faham tak faham tu, itu memang tugas mahkamah untuk bagi tahu. Dia akan bagi tahu, okey puan, tarikh akan datang, tolong masukkan affidavit. Tolong masukkan affidavit penyampaian. Tolong masukkan dokumen, ikatan dokumen. Dia akan sebut. Kita mungkin tak faham. Kebanyakannya kita tak faham. Peguam fahamlah. Kita faham. Puan mungkin tak faham. Sebab itu kita catat je. Affidavit tambahan, catatlah affidavit tambahan. Masukkan satu affidavit tambahan. Masukkan nombor 2 apa. Apa tu dokumen apa-apa. Masuk, tulis je. Dah habis kes nanti, bawa benda yang puan tulis tu, tuan-tuan dan puan tulis, pergi kaunter mahkamah balik. Kaunter mahkamah, pergi kata, okey, tuan, cik, saya tadi ada habis kes, ini arahan mahkamah dekat saya. Boleh tak tolong saya? Bagi tahu saya apa nak kena buat ni. Oh, dia akan tengok. Oh, nak masuk affidavit tambahan ya? Oh, okey. Nanti saya ambil borang. Kat situ dia dah ajar tuan-tuan dan puan, dia dah bagi tahu dah. Dia akan bagi borang. Tengok kat situ apa lagi. Arahan mahkamah masukkan dokumen. Contoh kita, puan ada dokumen apa? Puan nak kena masukkan dokumen apa? Nanti puan masukkan sebelum tarikh ni. Mahkamah ni dia akan bagi arahan pada puan, tuan-tuan dan puan, dan dia akan bagi tarikh tangguhan akan datang. Kebanyakan orang awam yang saya jumpa datang mahkamah linggang kangkung. Dia bawa dokumen dia saja, lepas tu dia diam. Dia tunggu je, dia tak tahu apa. Kadang-kadang pen pun tak bawa nak tulis. Itu kadang-kadang yang Arif tegur. Kalau saya cakap dengan you, saya cakap arahan saya, you, sampai tarikh akan datang, you takkan ingat. Sebab itu kadang-kadang kita kena bawa, kita kena tolong, kita kena
ni bawa benda Allah ni, pen, bawa buku, catat. Ini kes you, bukan kes orang lain. At least kita kena tahu. Kita kena tahu apa yang arahan daripada mahkamah tu, supaya senang kita nak tanya kat kaunter. Kan kita nak tahu apa prosedurnya. Pergi kat kaunter mahkamah. Kalau kita tak tahu nak explain apa, tak tahu nak tanya apa dekat kaunter tu, macam mana? Kalau kita dah tulis, senang nak tunjuk. Ini arahan dia, minta tolong. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang benda yang mahkamah sebut tu, benda-benda yang kita tak biasa dengar. Affidavit, zaman, surat akuan, apa tu? Kita tak familiar dengan benda tu. Tapi tak apa, it's okay, catat saja. Nanti pergi kaunter, tunjuk dekat dia. Pegawai mahkamah yang ada di kaunter tu semua tahu apa benda nak buat. Itu yang pertama. So far tuan-tuan dan puan-puan faham? Dapat tak apa yang saya explain tu? Faham tak? Boleh komen sikit kat situ. Saya pernah tanya tentang kes suami di mahkamah, tapi pegawai kat rasa saya reda je. Itu pun payah juga tu. Kalau macam tu dia punya respon dia. Tak, tolong komen siapa yang so far dapat okey, faham. Okey, terima kasih Zalina Ahmad, Kis Iman Rosain. Okey, terima kasih. Terima kasih yang bagi love, terima kasih yang bagi like. Terima kasih yang share. Terima kasih. Terima kasih yang share, ada yang share, terima kasih. Okey, itu yang pertama. Boleh kaunter tanya dekat kaunter mahkamah. It's okey, tak ada isu apa. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau di kaunter mahkamah ni masa dia agak terhad sikit. Sebab kadang-kadang kaunter ni ramai orang. Penuh dekat kaunter. Satu, kita nak tanya pun segan. Ada orang yang macam tu segan nak tanya. Okey. Masa kita singkat, kaunter tu pun banyak orang dia nak kena entertain. Dia nak banyak orang yang ada soalan nak tanya. So kalau kita boleh selit-selit nak tanya, sempat tanya, baguslah. Kalau kita tak sempat, tanyalah setakat mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu. Sempat nak tanya. Jangan sampai kita tak tahu apa. Kita nanti tarikh akan datang minggu depan nak buat apa, entah, aku tak tahu. Nak buat apa, datang je lah. Ada dokumen ke tak ada dokumen, lantak je lah, cakap je dengan yang arif apa benda pun saya tak tahu. Jangan. Sebab ini semua you yang datang mahkamah, minta mahkamah untuk pertimbangkan permohonan you. Tapi kita sendiri tak ambil pot langsung pasal kes kita. So benda tu tak bagus untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya ajar mana nak ni. Kadang-kadang orang tak tahu kan. Sekarang saya nak bagi tahu ni. Okey. So ada cara kedua yang kita boleh dapatkan information macam mana kes kita tu. Prosedur sikit-sikit. Memadai sikit pun tak apa memadai. You all boleh tanya yang keduanya, tanya dengan orang yang ada kes sama macam you. Kadang-kadang kita jumpa dekat mahkamah, kadang kita jumpa dalam dewan, orang sebelah, kes you samalah dengan kes saya. Macam mana nak buat, kes you dah peringkat mana? Boleh tanya dengan dia. Sekarang ni, kita nak kena buat apa? Boleh tanya dengan dia. Sebab dia dah lalui benda tu, dia dah tahu. Kalau dia tak menyombong, kalau dia nak layan you, dia akan jawab lah. Kes macam ni, boleh pergi datang, nanti you datang macam ni, you pergi macam ni. Saya punya kes macam ni, lebih kurang lah kan. Samalah kita. Dah berkawan pula dekat dalam tu. Kita boleh tanya dengan dia. Sebab dia pun ada information. Kita boleh tanya dengan dia. Kalau dia kata, macam mana you sampaikan saman? Dia akan bagi tahu, saya hantar saman ni, saya hantar by hand. Saya guna dispatch sekian contohnya. You pun bolehlah dapatkan maklumat kat situ. Boleh. Kedua, kita boleh tanya dengan orang yang ada kes macam kita. Nak jumpa orang ni dekat mana? Dekat mahkamah. Dekat mahkamah macam-macam orang ada. Macam-macam orang, macam-macam masalah kita boleh jumpa. Okey? Kalau kita dengan mahkamah tak dikatakan friendly, dahlah kita datang mesti sedih. Ada tak semua? Ada tak semua. Mungkin kadang-kadang tak kena tu, tapi kebanyakannya okey, tak ada isu apa-apa. Kalau kita dengan mahkamah ni, mereka terlatih dan mereka ada info dan ilmu berkaitan dengan benda tu. So
saya tak boleh nak komen lah part tu. Tapi kebanyakan yang saya jumpa okey, friendly dan baik je, dia boleh bantu kita sebenarnya. Okey. Mungkin puan saya tak tahu dekat mana, tapi setakat yang saya jumpa kaunter-kaunter mahkamah semuanya okey, dan mereka boleh bantu. Mereka ada ilmu dan mereka boleh bantu kita. So mereka friendly lah sebenarnya. Yang puan punya ni saya tak tahulah di mana. Saya tak boleh nak komen lah part tu. Okey, itu yang kedua. You boleh tanya kaunter mahkamah, you boleh tanya orang yang ada kes macam kita. Macam yang sama macam kita. Yang ketiga, kalau kita nak tahu prosedur apa, kita nak tahu apa benda yang berlaku sebenarnya, kita boleh dapat benda tu dalam dewan mahkamah. Masa kita duduk dalam dewan mahkamah tu, kan ada kes yang dipanggil sebelum kita tu. Kes yang sebelum kita tu. Kejap ada kes yang sebelum kita dipanggil. Kita duduk, contohnya kita nombor 5 kes. Di kod senarai tu kita nombor 5. Kita nombor 5, panggilan kes tu nombor 5. So kita boleh tengok 4 kes yang awal dipanggil sebelum kita. Kita boleh duduk dengar, tengok, oh kena panggil ni nak pergi mana, nak duduk di mana, berdiri dekat mana, apa yang Arif tanya dengan dia, apa yang dia jawab. Untung-untung kes dia tu sama dengan kes kita. Bila sama dengan kes kita, senang kita nak tengok, oh dia jawab ni, ya Arif tanya ni, dokumen, ya Arif tanya dokumen ni. You boleh dapat information dekat situ. You boleh ambil info dekat situ, maklumat dekat situ. You boleh tengok, oh macam tu punya. Jadi selain daripada jumpa orang yang ada kes dekat kita dalam mahkamah, kita duduk dalam mahkamah tengok. Dulu lagi senang tuan-tuan dan puan-puan, dululah sebelum PKP. Ada orang yang tak kesnya minggu depan kan, contohnya. Minggu ni dia dah sibuk dah pergi mahkamah. Sebab dewan mahkamah ni open. Dia boleh, sesiapa saja nak masuk, boleh duduk dengar kes, boleh saja. Tak ada masalah. Dululah, ni cerita dulu. Jadi banyak orang datang mahkamah dulu tengok je. Okey, macam ni rupanya. Oh, panggilan macam ni. Oh, dokumen macam ni. Oh, ini yang Arif nak tanya. Kan kadang-kadang kita tengok ada student-student yang universiti datang mahkamah, nak tengok suasana mahkamah tu, perbicaraan dijalankan. So, you boleh guna pendekatan yang sama. Itu cerita dululah sebelum PKP. Tapi selepas PKP ni, jadi dia punya kehadiran mahkamah tu dihadkan. Tak semua orang boleh datang mahkamah. Tapi it's okay lah. Kalau you punya kes hari tu dan dipanggil lebih kurang dalam nombor yang ke-6, nombor yang ke-7, kita tengok apa yang berlaku pada kes-kes yang sebelum tu. Proses dia macam mana. Kita boleh belajar kat situ. Itu tak ada masalah. So itu cara yang ketiga yang kita boleh ambil pendekatan. Kita boleh ambil cara macam mana nak uruskan kes kita dengan tengok apa yang berlaku dalam kes orang lain yang sebelum kita tu. Itu yang ketiga. Pertama tadi saya ulang, kita boleh tanya kaunter mahkamah. Yang kedua, kita boleh tanya orang yang ada sama kes macam kita. Yang ketiga, kita boleh belajar daripada kes-kes yang dipanggil ataupun yang berlaku daripada sebelum kita yang ada dalam dewan yang sama. Kita tunggu dalam dewan kan, kita tengok. So yang ketiga tu kita boleh guna cara tu. Guna cara tu ketiga. Yang keempat, kita boleh tanya dengan peguam ataupun kita pun tanya orang peguam. Kita boleh tahu sebenarnya pergi, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya boleh jumpa mana-mana peguam di mahkamah pun boleh tanya dengan mereka. Tuan, saya nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Kalau dia jumpa banyak je orang datang, kadang orang jumpa dengan kita, tuan, ada yang kenal, kata saya kenal tuan ni, boleh tak? Ada yang tak kenal pun tak ada masalah, kita layan je. Boleh tak tolong saya tak tanya dah, kalau kes macam ni macam mana? Kita akan boleh willing nak explain, nak bantu. Sebab kita ada dokumen, kita tengok, oh kes ni macam ni, kita boleh bantu. So you pun boleh buat benda yang sama, boleh tanya. Kalau di mahkamah tu kan ada jumpa mana-mana peguam yang nampak ramah-ramah sikit, ataupun yang free lah, bukan yang ada dengan anak guam dia. Yang tu mungkin kita tak praktikal lah, kita nak kacau.
Peguam-peguam wanita, kalau you selesa dengan peguam wanita, tengok peguam-peguam wanita yang ada kat situ. Tanya dengan dia, boleh tak saya nak tanya sikit? Tak ada masalah. Itu memang benda tu boleh dibuat. Kita takkan nak halau you pula. Kita nak tolong. Kalau you minta tolong, boleh tak bantu saya nak tanya sikit pasal kes saya ni? Boleh ditanya. Kalau you, sebab itu kadang-kadang kita buat benda kita macam kita ada buat consultation. Itu memang kita nak bantu orang macam itulah. Ada orang yang betul-betul nak kes nak kes dia dibantu, nak tahu macam mana. Sebab itu kita buat sesi consultation. Those yang pernah consult dengan saya tahulah. Online ke offline ke, dia PM kita, saya nak consultation. Saya ada kes ni, saya nak consult dengan tuan, bantu saya nak tahu apa benda pasal kes saya, prosedur kes saya ni. Itu pun boleh consultation. Kalau you tak nak sesi consultation, tak nak datang, tak nak jumpa peguam untuk consultation, you boleh jumpa peguam yang ada dekat mahkamah tu, tanya dengan dia. Itu pun cara yang you boleh guna untuk tahu at least basic info berkaitan dengan kes you. Tahu apa nak buat the next step dan tahu perjalanan tu sikit-sikit pun boleh. Jangan kosong langsung tuan-tuan. Sampai tak tahu langsung nak buat apa, nak pergi mana, jangan. Itu tanda you tak bersedia. Nanti kalau orang tak bersedia ni, opponent tengok senyum je. Kawan ni kes apa pun tak tahu, macam mana nak tuntut macam-macam. So kita tak nak macam itulah. Sekurang-kurangnya kita ada maklumat. So ada 4 cara tu. Cuma yang kelima ni, kalau rajin lah tuan-tuan, kalau rajin, bolehlah baca buku, cari buku ataupun search dekat internet sikit-sikit. Kalau rajin lah. Cuma yang kelima ni, tak semua orang rajin nak buka buku kan. Kadang buku tu tebal-tebal kan. Sebab itu kita buat e-book yang kita buat sebelum ni lah, kita bagikan. Itu pun cara nak bantu. So tuan-tuan dan puan-puan, saya ada 4 cara, ada 4 ke 5 cara tadi. Dapatkan maklumat pasal kes tuan-tuan dan puan-puan, prosedurnya di kaunter mahkamah yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa orang yang sama macam tuan-tuan dan puan-puan, kes yang sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, minta tolong dengan dia, explain sikit apa yang berlaku dalam kes dia supaya kita boleh ikut sama. Taklah 100%. Kita boleh tahulah apa nak kena buat. Yang ketiga, kita boleh tengok apa yang berlaku dalam Dewan Mahkamah. Perjalanan tu, orang tu, kes dia macam mana, sama dengan kita. Kalau sama, kita boleh ambil guna. Yang ketiga, kita jumpa kita jumpa peguam di mahkamah punya perkarangan mahkamah tu, masa you datang mahkamah, ataupun you dapatkan consultation daripada mahkamah, daripada peguam. Kalau you kenal lah, macam kita, kalau kita ada PM, kita set untuk consultation, kita akan ambil masa sejam atau 2 jam untuk set consultation dengan you. Mainan aku majib, saya pernah kena peguam swasta, betul-betul badan pun bil kat saya. Itu saya tak boleh nak komen, saya tak kenal peguam macam tu. Okay, tapi peguam swasta memang ada charge. Saya suka nak explain dengan tuan-tuan dan perempuan ni. Kadang-kadang ada orang tanya dengan kita, kes ni nak kena peguam ke tidak, nak kena lantik peguam ke tidak. Ada orang suka tanya macam tu. Kes saya ni contohnya, kes nafkah anak, nak kena lantik peguam ke tidak, atau saya boleh buat sendiri. Okay, soalan macam ni saya suka nak jawab macam ni. Dalam mahkamah syariah, apa-apa kes yang ada dalam senarai mahkamah syariah yang you nak mohon, tidak ada ketetapan yang kata okey, kes ni lantik, kes ni tak payah, kes ni kena peguam, kes ni tak payah. Tak ada ketetapan. Dia atas pilihan kita. Kalau kita nak lantik peguam untuk bantu kita, pemudah cara, kita bantu you untuk uruskan, itu saja. So you nak lantik peguam, tak nak lantik peguam, itu urusan atau pilihan sendiri. Ada peguam swasta dan ada peguam kerajaan. So kena pilih sendiri. Dia tak ada ketetapan. So far, nanti mana-mana soalan yang datang kemudian nanti saya cuba jawab dalam komen. So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa itu yang saya sempat kongsikan pada hari ini. Macam mana you nak tahu at least sikit prosedur. Jangan datang mahkamah tanpa ada apa-apa info. Jangan datang mahkamah tanpa ada apa-apa maklumat. Kosong, zero datang.
peluru kapur. Jangan bawa lah machine gun, bom tangan ke apa ke untuk kita, tu analogi ya. Jangan bawa betul-betul. Kita nak pergi perang, bawa pistol. Jangan ada peluru, bawa senjata. Jangan orang kata apa, datang medan perang tak ada bawa senjata, matilah kena tembak kita tu. Kita tak ada persediaan. Macam tu lah analogi dia. Salah seorang lawyer tuan betul. Itu salah seorang kita orang punya tim tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu analogi dia. Senjata tu analogi. Bila kita jatuh pergi medan perang, bawa senjata. Nak perang, bawa senjata. Ada strategi, ada teknik dia. Nak menyorok dekat mana. Itu semua samalah. Di mahkamah pun macam tu. Jangan tak bawa dokumen. Tak bawa apa, langsung datang kosong je. Memang kena lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jumpa lagi insya-Allah pada perkongsian insya-Allah esok pukul 3 petang. Siapa yang sempat berada dengan saya hari ini, saya ucap terima kasih. Moga perkongsian kita, sharing kita petang ni dapat bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk tambah ilmu, tambah pengetahuan dan sekaligus bantu selesaikan isu tuan-tuan dan puan-puan, masalah tuan-tuan dan puan-puan, memudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan-puan. So saya mohon maaf sekiranya saya ada salah kata, terguris hati, saya mohon maaf. Moga kita sama-sama dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan yang baik di musim-musim pandemik ni. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.